اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Tambahan pula mereka dikalahkan. Dan ingatlah orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Kerana Allah hendak membezakan yang jahat, golongan yang engkar, dari yang baik, golongan yang beriman. Dan menjadikan golongan yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengah yang lain. Lalu ditimbungkan kesemuanya serta dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi engkar, maka kami akan menyeksa mereka. Kerana sesungguhnya telah berlaku kebinasaan orang-orang yang kufur ingkar dahulu kala.
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu seluruhnya bebas bagi Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka diberikan balasan yang baik. Kerana sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, enggan beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh, maka ketahuilah bahawasanya Allah pelindung kamu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong yang menyelamatkan dan menjayakan kamu. Masih lagi kita berada dalam akhir juzuk yang ke-9. Bermula daripada ayat 36 sehinggalah ayat 40. Masih lagi dalam suratul Anfal, surah yang ke-8. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan betapa sia-sianya setiap perbelanjaan yang dibelanjakan oleh orang kafir untuk menghalang jalan Allah. Dan juga orang-orang yang memusuhi Islam, kalangan munafikin, yang membelanjakan harta mereka walaupun sedikit untuk menyekat agama Allah, maka akan menjadi suatu kerugian dan penyesalan di hari akhirat kelak, serta kekecewaan atas sebab kekalahan yang menimpa mereka. Kemudian Allah menjelaskan bahawa Allah menawarkan keampunan kepada orang-orang kafir, sebagaimana Allah Ta'ala menawarkan keampunan kepada orang yang bertaubat. Dan sekiranya orang kafir tidak mahu berhenti daripada kekufuran dan mengganggu orang Islam, maka ketika itu perangi mereka bersungguh-sungguh sehingga mereka padam atas muka bumi ini. Maka ini penegasan dan perintah Allah yang tegas untuk menghapuskan golongan kafir atas muka bumi ini disebabkan fitnah yang mereka lakukan, syirik mereka kepada Allah. Namun kita perlu memahami yang dimaksudkan memusnahkan orang kafir yang memerangi Islam, yang memusuhi Islam, yang berada di medan perang, bukannya yang berada di medan aman. Adapun yang berada di medan aman, maka Allah memerintahkan supaya berdakwah. Yang berada di medan perang, sama ada kita membunuh mereka atau mereka membunuh kita. Kerana tidak ada pilihan lain. Maka dalam situasi itulah Allah menyuruh orang beriman berperang bersungguh-sungguh untuk mengalahkan orang kafir sehingga mereka sudah hilang kekuatan dan sehingga Islam berada pada tahap yang tertinggi. Ini yang berlaku dalam sejarah keagungan dan ketamadunan Islam. Baik, kita lihat sebab turun ayat ini. Itu sebab turun ayat yang ke-36 yang kita bacakan pada malam ini. Ketika mana orang-orang Quraisy kalah dalam peperangan Badar. Lalu yang kalah tadi pulang ke Mekah. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah yang masih hidup, kalangan pemimpin Quraisy, Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, merupakan orang-orang yang telah kehilangan keluarga mereka dalam peperangan Badar. Ikrimah ayahnya Abu Jahal mati. Safwan ayahnya Umayyah mati. Maka mereka pun datang bertemu Abu Sufyan. Kerana Abu Sufyan telah berjaya menyelamatkan rombongan perdagangan dia. Lalu mereka berkata, "Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal." Wahai sekalian orang Quraisy, Muhammad telah mengalahkan kami dan membunuh orang-orang utama di kalangan kami. Maka jadikan harta yang ada di tangan kamu ini sebagai bantuan untuk kami memerangi Nabi Muhammad, memerangi Muhammad. Fala'allana an nudrika minhu tha'ran, semoga kami dapat membalas dendam kami. Maka Abu Sufyan pun setuju. Yang mereka untung besar dalam perdagangan di Syam. Yang asalnya Nabi SAW nak menyekat perdagangan Abu Sufyan. Tapi Allah mempertemukan Rasulullah dan orang Islam dengan tentera Abu Jahal. Sehingga berlaku peperangan Badar dan umat Islam menang. Dan pemimpin-pemimpin utama mereka sama ada terbunuh
atau ditawan. Ini keaiban terbesar mereka. Lalu cara untuk memenangkan kembali peperangan pusingan kedua atau peperangan Uhud dengan mengeluarkan harta yang banyak. Supaya kita tahu kepentingan harta. Sebagaimana musuh tahu dengan banyak harta mereka boleh menang, maka umat Islam juga kena tahu. Dengan banyak harta kita dapat mengalahkan mereka. Cuma kita tidak letak matlamat pada harta. Manakala orang kafir meletak matlamat pada harta mereka. Dan diriwayatkan ayat ini diturunkan kepada Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ini dia banyak infak, dia banyak belanjakan harta untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Abu Sufyan telah membantu dan mengeluarkan wang dia sebanyak 40 auqiyah emas. 40 auqiyah emas, satu auqiyah bersamaan dengan 40 miskal emas. Satu miskal bersamaan dengan 4.25 gram. Jadi kalau kita kali 40 auqiyah ini bersamaan dengan sekilo 600 gram. Dengan nilai yang semasa kalau kita ambil harga emas kan RM240, Abu Sufyan telah keluarkan RM384,000. Duit masa tu. Kita kena ingat duit masa tu. Nilaian dia 1.6 kilo emas. Yang setiap harga tadi, harga 1 dinar emas tadi, hari ni kalau kita kira, mungkin mencecah harga dia yang saya sebut tadi lebih kurang RM384,000 pada zaman itu. Ini satu infak yang besar. Bahkan diriwayatkan juga Abu Sufyan telah menyewa, telah mengupah hampir 2,000 orang di kalangan orang Habsyah, hamba-hamba Habsyah. Itu dipanggil Ahabish. Untuk turut sama dalam peperangan Uhud. Untuk mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Muqatil dan Kalbi, ayat ini turun juga kepada golongan-golongan disebut sebagai mut'imin yaumal badar. Itu kalangan-kalangan orang-orang yang telah berbelanja besar untuk mengalahkan Rasul dalam perang Badar dan mereka ditewaskan. Mereka ini berjumlah 12 orang Quraisy. Yang mereka keluar duit banyak untuk belanja tentera-tentera Badar kafir lawan dengan orang Islam. Apapun sebab turun ayat menjelaskan bahawa setiap perbelanjaan yang dikeluarkan bagi menentang Islam, maka ia adalah satu penyesalan yang berpanjangan. Ia satu azab dan satu hukuman Allah di hari akhirat kelak. Supaya setiap orang yang belanja harta untuk tujuan menghalang Islam, dia kena tahu tanggungjawabnya besar akhirat kelak. Walaupun ayat ini turun kepada orang kafir, pengajaran juga kepada kita semua. Kerana setiap perbelanjaan kita Allah tanya. Kerana itu disebut dalam hadis tentang 4 soalan yang akan ditanya di padang mahsyar. Bila baginda menyatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Sentiasalah seorang anak Adam itu berdiri di hadapan Allah sehingga ditanya 4 soalan. Antara soalan yang ditanya ialah tentang usia mudanya, tentang umurnya, tentang ilmunya dan tentang wa an malihi fi maktasabahu mimma iktasabahu wa fi manfaqhu. Harta dia diambil dari mana, dibelanja kat mana. Maka yang membelanjakan harta pada jalan menyekat agama Allah, maka Allah Ta'ala menyatakan mereka ini akan takunu alaihim hasrah, yakni penyesalan yang dahsyat akhirat kelak. Kemudian Allah sebut lagi summa yughlabun, dan mereka dikalahkan. Baik, bila orang kafir, tuan-tuan sekalian, kalau sebelum ini kita cerita orang kafir dalam ibadat mereka di Kaabah, tepuk tangan, bersiul. Itu dalam bab ibadat. Kemudian infak mereka, yang ibadat harta pula, mereka keluarkan harta bukan nak tolong fakir miskin. Untuk lawan Islam, lawan kebenaran. Apakah beza infak orang Islam dengan infak orang kafir? Baik, infak orang Islam melihat matlamat pahala dan syurga. Infak orang kafir bermatlamatkan dendam, kebencian. Orang kafir bila keluarkan duit banyak untuk hancurkan Islam kerana benci, dendam, dengki. Tak ada sebab lain. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka ni tak benci melainkan sebab kamu beriman pada Allah yang maha terpuji lagi maha kuasa. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz illa an yu'minu billah.
Mereka tidak benci kamu melainkan sebab kamu benar-benar beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, kalau orang kafir, kalau dia belanjakan harta, apa tujuan dia? Apakah orang kafir berfikir tentang pahala? Tak ada. Kalau mereka berfikir pun, mereka bukan berfikir dengan keyakinan. Sebab mereka tidak ada akidah. Beza orang Islam ada akidah. Kita ada akidah yang menjadikan kita buat sesuatu, kita yakin ada pahala. Kita yakin ada ganjaran. Kita yakin ada balasan. Kita yakin Allah Ta'ala akan memakbulkannya. Maka ini keyakinan yang bukan kita yakinkan diri kita sendiri. Allah yang menyebutnya. Nabi SAW menjelaskannya. Ini bukan kita yang cuba yakinkan kita. Allah yang yakinkan kita, Nabi yang yakinkan. Orang kafir, mereka yakinkan diri mereka sendiri. Para padri cuba meyakinkan mereka untuk belanja besar. Para pemimpin agama cuba yakinkan mereka untuk belanja besar melawan Islam. Namun mereka tak ada matlamat melainkan kerana benci pada Islam. Akhirnya apa yang mereka sedekah, mereka kata kita ni kalau keluarkan duit dalam keadaan kita marah, kita benci, lepas tu kita menyesal apa yang telah kita keluarkan. Betul lagi keluar yang banyak. Dan akhirat kelak penyesalan yang lebih dalam. Kemudian Allah menjanjikan apapun perbelanjaan yang mereka keluarkan, mereka tidak akan mengubah keputusan. Islam tetap akan menang. Islam tetap akan menang. Tuan-tuan tengok, bukan kita cerita pada zaman umat Islam gagah dan kuat. Hatta dikala umat Islam yang lemah, lalu mereka mengeluarkan belanja besar untuk menawar negara-negara Islam. Kemudian mereka meminta ganti rugi dengan mengambil kembali kekayaan negara Islam. Ambil balik kekayaan negara Islam. Setiap kali mereka tawar negara Islam, mereka ambil kekayaan negara Islam. Ni Perancis. Dia jajah Algeria. Dia mengambil semua besi-besi di Algeria. Lalu membina menara Eiffel Tower. Bina. Sebagai satu bentuk mereka berjaya merampas kekayaan. Ini British yang tawan negara Islam di India. Mengambil semua batu permata di Taj Mahal. Bawa. Bahkan dikatakan Britain mengambil banyak kekayaan di negara Islam sebab dia paling banyak jajah. Bergedung banyaknya. Antaranya permata-permata di Taj Mahal dan menggantikan dengan permata kaca. Tapi berbeza dengan orang Islam dimasuk satu negara, dikayakan negara itu. Islam masuk kat Mesir, kayakan Mesir. Bina universiti, buat tamadun, wujud tamadun Mesir. Islam pergi ke Tunisia, bina universiti yang teragung, yang terkenal, Zaitunah. Bina ketamadunannya di Fars. Pergi ke Maroko, bina suatu tamadun yang hebat. Semua orang kenal Marrakesh. Semua orang kenal Casablanca. Semua kenal kawasan yang dikenali sebagai Tonjah. Bandar-bandar utama yang Islam bina tamadun. Bahkan Islam sampai ke tanah Melayu. Bagaimana menjadikan Melaka sebagai pelabuhan tersibuk di dunia. Kekayaan melimpah ruah. Demikian juga Islam masuk ke Aceh. Menjadi Pasai ataupun Aceh menjadi pelabuhan yang terulung. Mana pun Islam pergi, dia mengayakan negara tu. Mana-mana orang kafir pergi, dia akan memiskinkan negara tu. Kerana mereka mengambil. Sebab mereka rasa mereka dah belanja besar. Bahkan aneh tuan-tuan bila berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, mereka meminta yang kalah menanggung belanja peperangan. Mereka minta Jerman tanggung peperangan dunia pertama. Mereka minta Jepun menanggung perbelanjaan perang dunia yang kedua. Dan mereka buat camp di Okinawa, di Filipina. Dan meminta negara itu tanggung. Gaji-gaji dibayar. Kita lihat cara mereka belanjakan dan mereka ambil balik. Islam tidak pernah buat macam tu. Islam membina. Sebab orang Islam ketika menginfakkan harta, dia menginfakkan untuk cari redha Allah. Bukan dia nak dapat balik keuntungan dunia ni. Sebab tu bila mereka menggunakan infak ini dengan cara mendapat habuan dunia, mereka tak akan dapat dengan sebenarnya. Bahkan mereka akan dikalahkan. Ini janji Allah SWT. Kan itu dalam peperangan Uhud. Sekalipun mereka menang setelah mereka membelanjakan kerana kesilapan teknik orang Islam. Tapi mereka rugi besar dengan apa yang mereka telah keluarkan. Sebab mereka tidak menang sebenar. Nabi Muhammad SAW tidak dibunuh. Dan mereka tidak menawan walau seorang pun orang Islam. Berbeza orang Islam menawan orang kafir. Waktu perang Uhud tadi, orang kafir jaya menawan orang Islam.
Ya, mereka membunuh jumlah umat Islam. Tapi mereka tak berjaya menawan. Dan mereka balik dalam keadaan mereka mengetahui mereka tidak menang sebenarnya. Sebab itu mereka cabut perang lagi. Dan Nabi SAW pun bersedia. Sehingga berlaku ulangan-ulangan peperangan dan mereka mula kalah. Dan segala infak yang mereka lakukan sebelum ini, satu penyesalan, satu pembaziran dan juga menyebabkan mereka dikalahkan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir ini. Jadi siapa pun yang infak untuk menentang Islam, dia kafir. Siapa yang menentang Islam, dia kafir walau dia dakwa di Islam. Dan siapa yang menentang Islam dengan mengeluarkan duit, maka dia telah membawa perbuatannya membawa pada kekufuran. Maka Allah menyebut dan orang-orang kafir ila jahannam yuhsyarun. Pada ayat pertama atau ayat yang pada permulaan ayat 36 Allah sebut yang membelanjakan harta untuk menghalang jalan Allah. Pada jawapannya Allah sebut dan orang-orang kafir itu, yakni siapa yang belanjakan harta pada jalan Allah. Di antara perkara yang menggugurkan iman ialah orang yang melawan Islam. Apatah lagi mengeluarkan duit untuk lawan Islam. Maka mereka ini Allah kata, mereka yang kafir itu ila jahannam yuhsyarun, dihimpunkan dalam neraka jahannam. Liyamizallahu al-khabith, untuk Allah bezakan mana yang jahat. Khabith di sini maknanya orang kafir. Kami akan bezakan akhirat kelak orang kafir dengan tanda-tanda dia. Wa minat tayyib, dan di kalangan orang beriman. Wa yaj'al khabitha, dan kami jadikan yang kafir ini ba'dahu ala ba'din, bertindih antara satu sama lain, fayarkumahu, lalu menimbung jami'an sekaligus. Kata orang beriman, mereka masuk syurga dengan berpimping tangan. Mereka bermasuk syurga yadkhulunal jannah zumrah, secara berkumpulan. Masuk berkumpulan. Mereka masuk bagaikan saf solat. Jalan. Macam saf solat. Macam kita tengok askar kawat masuk dalam saf. Jalan. Tapi dalam keadaan mereka berpimping tangan. Kerana mereka saling menyayangi. Manakala orang kafir masuk neraka dalam keadaan ditindang-tindang, ditimbung-timbung. Macam kita buang sampah. Buruk. Kita pun baling sana ambil, baling. Jadi, fayarkumahu bertingkat-tingkat. Macam kita susun barang lapuk, barang buruk. Begitu orang kafir cara masuk neraka. Mereka masuk dengan ditindak, dijatuhkan, dicampakkan, dan kadang bertindang-tindang, bertimbung-timbung. Fayarkumahu, menindih antara satu sama lain. Bayangkan seksa kena tindih, seksa panas neraka. Ini orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fayaj'alahu fi jahannam, lalu kami campakkan dalam neraka jahannam. Tindih, campak dalam neraka. Macam kita tindih kotak, ambil campak buang dalam tong. Ditindih je. Sebab apa? Tak guna, sebab tu kita tindih je. Mana kalau orang beriman, mereka masuk syurga bagaikan dalam saf solat. Dengan wajah yang ceria, dengan gembira. Maka ini kesudahan. Ulaika humul khasirun, dan orang kafir itu mereka lah orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang kafir macam mana pun dia ada kekayaan di situ, tuan-tuan tak ada kira dia. Mereka ni orang yang rugi. Kita tak payah nak bersaing apa dengan orang kafir. Kita buat kerja yang Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala perintah. Tak perlu kita cuba mengikuti mereka. Sebab tu kita dalam bekerja cari harta, jangan ikut cara mereka. Mereka buat cara rugi, tak sembahyang, tak tutup aurat, tak itu, dengan mabuk, dengan berjudi. Jangan cari rezeki cara mereka. Itu cara khabith. Cara yang kotor atau cara orang kafir. Kata khabith, kalau kita terjemah secara literal, maknanya kotor. Allah menamakan orang kafir di sini al-khabith, kotor. Khabith ni buruk. Manakala orang beriman, Allah sebut dalam ayat ini minat tayyib, baik. Bagus, wangi, harum. Maka kenapa kita nak memandang sangat yang buruk, yang busuk tadi? Sebab itu kita, tuan-tuan orang Islam, kita ada acuan kerja kita. Kita ada acuan politik kita. Kita ada acuan ekonomi kita. Kita ada acuan pendidikan kita sendiri. Perlu untuk maju, kita kena ikut orang kafir. Ada beberapa orang sarjana Islam terpengaruh dengan idea orang kafir. Sebab mereka buta sejarah Islam. Mereka kata kalau kita nak kembali maju, nak kembali hebat, kita kena ikut cara orang kafir. Kita kena makan macam orang kafir, makan musudu. Pakai tai macam dia.
pendidikan macam dia. Akhirnya sebahagian pemimpin Islam percaya. Lalu mereka hantar anak-anak mereka belajar di negara kafir. Dengan membawa budaya balik, membawa budayanya sekali. Minum arak, judi, main perempuan, menari. Sehingga dulu kalau tuan-tuan tengok era kalangan orang Islam yang belajar di Eropah, mereka bawa balik semua. Budaya menari, budaya minum arak. Berbeza sekarang yang belajar, mereka ada keteguhan ilmu agama. Berbanding dulu, kalau mereka ni pegawai-pegawai diplomatik, mereka memang hidup macam orang kafir. Dengan tari menari yang wajib, cara minum yang wajib. Semuanya wajib. Tentera juga dilatih dengan cara itu, dengan adat minum istiadat, dengan menghidangkan arak-arak. Kita cerita dulu ni. Hari ni alhamdulillah kita berubah. Tapi salah faham orang Islam. Sehingga sebahagian mereka menulis buku, kita mesti bergaul bebas macam orang kafir, sebab tu mereka maju. Ketika cara orang kafir itu sedikit demi sedikit telah memakan diri mereka. Sistem pendidikan campur aduk telah mewujudkan penzinaan yang berleluasa. Anak haram yang banyak. Sehingga mereka mula berfikir mengasingkan sistem pendidikan antara lelaki dan perempuan. Kerana kesan perzinahan yang dahsyat di peringkat sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Bukan amukkan, berebut kekasih. Patut sibuk belajar, berebut kekasih. Tumbur, berbunuhan. Tentang ini yang mula-mula nampak macam gambaran cantik. Umpama kita tengok makanan yang dalamnya ada racun, memang nampak sedap. Tapi lama-kelamaan bila makan, racun tadi mula menjala dalam tubuh. Sebab itu seorang sarjana Islam yang terkenal. Waktu dia pergi Eropah, dia kagum. Hebat. Dia pergi kali kedua, dia kata tamadun ini akan hancur. Sebab tamadun ini dibina tanpa ada ruh agama. Benar-benar tamadun sekular. Mereka cuba buang terus nilai agama. Bayangkan agama tu dah diselewengkan. Mereka buang pula nilai-nilainya yang baik. Akhirnya habis, tidak ada budaya menghormati mak ayah. Menghormati orang tua lagi lah. Jirang lagi lah. Semuanya ananiah, keakuan. Semuanya selfish. Semuanya bersifat kapitalis. Sekularis. Dan lain-lain ism. Yang merosakkan hubungan. Dan sekadar dengan Allah. Dengan Tuhan. Bukan dengan manusia. Dan itu Allah Ta'ala menyatakan. Orang kafir ini disebut sebagai khabith. Kerana kesudahan mereka pergi kepada benda yang keji. Sebab tu tuan-tuan kita jangan terpengaruh cara hidup mereka. Cara hidup mereka menuju pada benda keji. Macam kita nak ikut dia. Kalau kita ikut orang beriman, dia bawa ke syurga. Yang ni ikut, bawa ke neraka. Yang ni dia nak bawa tempat hygiene. Yang ni nak bawa tempat yang busuk. Kita kalau ikut orang, dia tanya nak ikut? Nak? Jom ikut. Gimana? Jamban. Tuan-tuan rasa macam mana? Kecewa tak? Beria ajak tapi nak pergi jamban. Buat apa ikut dia pergi jamban? Umpamanya begitu. Nak pergi mana nak ikut? Ikut. Nak pergi mana tempat yang taman yang indah. Itu umpama acuan Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Inilah dia celupan Allah, acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Dan kita sebagai hamba Allah tunduk patuh pada dia. Wa nahnu lahu abidun. Kita tunduk patuh kepada Allah. Okay, ini kesudahan orang kafir. Kemudian sesuatu Allah menyebut tentang ibadat mereka dengan cara bersiul, tepuk tangan, kemudian perbelanjaan harta mereka akan mengakibatkan azab, bukan kekalahan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjadi suatu metode Al-Quran, bila Allah ngancam, Allah tawarkan keampunan. Kerana Allah itu Maha Rahmat. Bukan Allah Ta'ala nak musnahkan manusia. Allah nak ajar manusia taat kepadanya. Kerana itulah keuntungan untuk manusia, bukan keuntungan untuk Allah. Allah berfirman, kullil ladzina kafaru. Katakanlah kepada orang kafir, in yantahu, kalau mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf. Yang dulu salah-salah mereka, yang dulu silap-silap mereka diampunkan oleh Allah. Wa in ya'udu, tapi kalau mereka ulang kekufuran, faqad madat sunnatul awwalin, maka terjadilah pada mereka sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang dahulu kala. Apa dia? Dimusnahkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah dan dicampakkan dalam neraka. Wa qatiluhum, bila mereka kembali kufur, wahai Muhammad, qatiluhum, perangi mereka. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi pengacauan, huru-hara, fitnah, kezaliman, penindasan kepada kamu orang Islam. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, maka agama itu milik Allah secara mutlak.
Isunya ialah tuan-tuan sekalian, mereka seringkali bercakap kebebasan bercakap, kebebasan bertindak. Itu yang mereka laung-laungkan selalu. Tapi bila Islam nak bercakap, mereka sekat. Bila Islam nak sebut kekurangan kesalahan mereka, mereka sekat. Dan mereka namakan ini sebagai pengganas dan sebagainya. Bila Islam nak praktikkan apa yang mereka beriman dan percaya, mereka sekat. Kalau mereka nak praktikkan apa yang mereka percaya, kita tak mampu sekat. Kata mereka ini kebebasan bertindak, kebebasan bersuara. Kebebasan suara hanya untuk mereka. Tapi bila mengenai orang Islam, mereka cuba sekat. Sebab tu hari ini tuan-tuan sekalian, siapa yang berkata nak kebebasan, mereka ini yang sekat kebebasan. Dan sekatan paling utama, mereka sekat agama Allah, yang merupakan satu jenayah yang paling besar. Kerana bumi ini milik Allah. Dan kita ini hamba Allah. Sebab itu kata Allah, perangi mereka yang menyekat kebebasan agama ini tersebar. Kerana itu kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah. Maksud umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi orang yang memerangi Islam dalam penyebarannya. Sebab itu kalau kita baca sejarah, tidak semua negara Islam serang. Kalau mereka memberi laluan untuk Islam menyebarkan dakwah, kerana nak selamatkan orang ni, maka tak, Islam tak serang. Tidak berlaku peperangan antara Islam dengan China. Sebab China memberi ruang, Islam pun datang berdakwah. Berlaku peperangan Islam dengan India, kerana India tak bagi laluan. Mereka menyekat. Berlakulah peperangan pada zaman Uthman bin Affan, sehingga berterusan. Sehingga umat Islam berjaya menawang India dan membentuk pemerintahan di India selama 300 tahun. Satu tempoh yang lama sehingga Inggeris datang dan merampas satu persatu wilayah Islam dan berpakat dengan semua agama lain dan termasuklah ajaran sesat Qadiani untuk memerangi Islam. Sehingga umat Islam sibuk berperang dalam dan luar. Dalaman yang mengaku Islam tapi buat ajaran sesat. Itu Ghulam Ahmad Mirza Al-Qadiani yang dibantu oleh Inggeris menyebarkan ajaran sesat. Di samping agama-agama lain yang memang sudah menyimpan dendang yang panjang pada Islam. Di samping Inggeris yang tahu kekuatan umat Islam dan sejarahnya. Artinya Islam, tuan-tuan, dia bukan mulakan peperangan. Tapi Islam nak bawa idea kebebasan beragama ini untuk disampaikan. Lalu mereka menyekat. Cukup kita buktikan bila kita nak praktik agama kita, mereka sekat. Walaupun negara yang dianggap paling bertamadun di dunia, kita nak praktik agama kita, mereka minta dibenarkan supaya bertelanjang. Kita nak tutup semua, tak dibenarkan. Nak buka semua, tak apa. Maka idea kebebasan ini berat sebelah. Bukan memperbodohkan manusia. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, perangi mereka sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk tribulasi dan penindasan ini. Fa'inin tahau. Tapi kalau mereka tidak lagi mengganggu Islam. Fa'inna Allah bima ya'maluna basir. Allah Ta'ala mengetahuinya. Apakah ia satu strategi untuk menunggu mereka mendapat habuan lebih besar dalam memerangi Islam? Atau memang mereka sudah menerima gencatan senjata untuk tidak memerangi Islam? Sebab umat Islam dengan orang kafir boleh hidup aman. Sejarah umat Islam di Andalusia, ada Yahudi, ada Kristian Mozaret, dan ada kabilah-kabilah yang pelbagai. Mereka hidup aman beratus tahun lamanya. Bahkan sejarah tunjuk, kalau yang memerintahnya Islam, etnik lain dijamin keselamatan. Termasuk etnik Yahudi. Tapi kalau yang memerintah itu bukan Islam, tunggulah orang Islam bagaimana mereka ditindas. Kita baca sejarah, buktikan di mana orang-orang kafir tertindas dalam negara Islam. Mereka golongan yang melakukan kacau bilau. Yang memang hidup nak berniaga, nak dibenarkan. Bukan di Andalusia satu ketika dahulu. Mereka ini menguasai bidang farmasi. Dan Islam tidak menyekat mereka menguasai beberapa bidang perniagaan. Islam tak boleh buat satu undang-undang sekat mereka. Jangan mereka, tak ada. Bukan diberi kebebasan. Hatta tuan-tuan tengok, mana negara Islam yang menyekat orang kafir berniaga? Ada? Tak ada. Mereka menikmati kekayaan negara Islam. Di Mesir, keluarga Ghali sampai sekarang. Kita kenal Boutros Ghali. Bekas Setiausaha Agung PBB. Keluarganya ialah keluarga paling kaya di Mesir. Antara terkenal ialah Yusuf Ghali. Ini keluarga anak beranak pada Boutros Al-Ghali. Keluarga Kristian. Yusuf tu nama, kalau di Mesir banyak nama Kristian, Yusuf. Mereka menguasai ekonomi Mesir.
Apakah orang Islam menghalang? Tidak. Silakan, kamu berniaga. Hatta kita di Malaysia, orang kafir menguasai ekonomi mereka, kita nak pergi pukul bunuh, tak ada. Kalau mereka dapat secara legal, silakan. Bukan kita cuma ajar orang Islam bersaing untuk menyandingi mereka. Tak pernah sekat. Tapi berbeza bila orang Islam kaya. Dan orang kafir mula merampasnya. Melakukan penganiayaan. Itu berlaku di banyak negara-negara Islam. Negara-negara mereka memerintah. Tinggi Islam tak ada masalah dengan orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tak ada masalah. Boleh hidup aman. Hatta di Madinah. Satu ketika dahulu Yahudi pernah hidup aman di Madinah. Tapi kerana sakit hati, dengki, lalu mereka sentiasa mencari ruang menghina Rasulullah SAW. Kerana orang yang hidup dalam negara tapi nak hina presiden negara, bukan nak menghina acuan perlembagaan negara, maka apakah dia layak menjadi warga negara? Kerana itu Rasul menghalau. Dan datang Nabi buat benda yang sama, bukan berusaha untuk membunuh Rasulullah. Nabi masih memaafkannya dan menghalaunya tanpa mengambil tindakan. Sehingga Quraidah yang mengkhianati orang Islam, barulah Nabi menjatuhkan hukuman kerana khianat pada negara yang agak berat berbanding Nadir dan Quraidah. Tapi mereka pernah dibenarkan. Bukan Yahudi pernah menumpang kerajaan Islam Uthmaniyah. Bila mereka ditindas di Eropah, kerajaan Uthmaniyah membuka seluas-luasnya kepada negara Islam untuk Yahudi bernaung. Dan mereka duduk di pinggir-pinggir Baitul Maqdis. Bekerja di Baitul Maqdis. Islam benarkan, tak ada masalah. Kita bukan benci dia sebab dia Yahudi. Kita benci sebab dia menentang Islam. Yahudi tidak salah apa. Kristian tak salah apa. Lagi mana mereka tidak menentang Islam. Bila nentang dengan dengki, dengan provokasi, dengan da'iyah, maka orang Islam tak boleh membiarkan. Dan menyekat orang lain mendengar kebenaran, ini tak boleh dibenarkan. Sebab kita nak selamatkan dia daripada neraka. Kerana itu Allah kata, fa'inin tahu, kalau mereka tak nak perang Islam, mereka tak nak musuh Islam, fa'inna Allah bima ya'malun nabasib. Allah tahu kenapa mereka melakukan demikian. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'lamu anna Allah maulakum. Baik, kalau mereka tetap dengan kekufuran, mereka terus nak memusuh Islam, Allah penjaga orang-orang beriman. Ni'mal maula, sebaik-baik penjaga. Wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong dan pembantu. Di sini ayat ini yang kita baca, Allah beri suatu kemuliaan pada orang kafir kalau mereka berhenti daripada kekufuran dan memeluk Islam. Allah ampunkan semua. Dan satu hadis Nabi kata, al-Islamu yajubu ma qablahu wa taubatu ma kana qablaha. Islam menghapuskan dosa sebelum itu. Taubat menghapuskan dosa sebelum itu. Bahkan bila Amru bin Al-As memeluk Islam dan berbaiat dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku sanggup berbaiat dengan syarat. Nabi kata, apa syarat? Syaratnya Allah ampunkan dosa aku. Lalu kata Rasulullah, wahai Amru, kamu tak tahu ke? Memang itu dasar Islam. Siapa pun masuk Islam, automatik dosanya dihapuskan semua. Dia seperti bayi yang baru lahir. Lihat. Islam ni tuan-tuan bukanlah agama dendam atau musuh. Sebab itu Islam boleh maafkan semua. Orang tu kalau masuk Islam, dimaafkan. Habis. Dimaafkan. Tak akan dikenakan hukuman apa-apa. Kalau sebelum ini pun dia ada buat salah apa, maka bila masuk Islam, dia dimaafkan. Maka ini tawaran yang hebat. Sama ada mereka masuk Islam. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, mereka jangan lagi menentang Islam. Tak ada hal kalau kamu nak kekal kekufuran sebab asal Islam la ikrah fi din, tak ada paksaan agama. Tapi jangan nentang Islam. Jangan lawan Islam. Sebab kamu duduk bawah ketuhanan Islam, negara Islam. Maka jangan lawan, jangan sekat. Maka kamu pun boleh hidup macam kamu nak hidup. Tetapi kalau kamu yang pertama tak nak, yang kedua pun tak nak, maka kamu kena ingat, orang beriman bersamanya Allah Ta'ala. Bersama dengan orang beriman itu Allah Ta'ala, sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pembantu dan penolong. Sebab itu saya katakan segala konspirasi untuk jatuhkan Islam, kerajaan Islam, umat Islam, mengurangkan orang Islam, menjauhkan Islam daripada Quran, menjauhkan Islam daripada Nabi-Nya, menjauhkan Islam daripada ulama-Nya, menjauh Islam daripada pengajian Islamnya, semua ini gagal. Satu ketika dahulu, mereka buat sistem pendidikan aliran penjajah. Dia ajar agama Kristian. Dia lantik pusdai pendidikan, R.O. Winston, yang merupakan seorang mubalik Kristian terkenal di Eropah. Mereka buat silabus Kristian. Maka ulama-ulama Islam bangkit dengan mengasaskan madrasah-madrasah, pondok-pondok. Dah berlaku pertembungan aliran satu ketika dahulu. Namun lihat pada era 90-an, Allah jadikan mula orang-orang yang belajar dengan sistem acuan barat ini, mula ada suatu kesedaran Islam yang cukup tinggi.
Dulu yang sekolah biasa ni mesti pakai seluar pendek, pakai skirt. Pakai skirt. Yang ni pula pakai serban, pakai jubah. Satu pertentangan. Hari ni kita nampak suatu keseragaman. Yang sekolah biasa ke, yang sekolah agama, alhamdulillah pakaian ni semua menutup aurat. Ya, mereka merancang ratusan tahun. Akhirnya kesudahan mereka gagal. Orang Islam kembali pada landasan agama. Akan jadi engineer yang faham Islam, arkitek yang faham Islam, ada ekonomi yang faham Islam, pembengkang yang faham Islam. Maka semua berubah landscape dunia Islam pada era hari ini. Sebab itu mereka takut kemungkinan Islam era 90-an, era tahun 2000, era sekarang. Jadi semua orang-orang yang mereka didik dengan acuan mereka, belajar balik pelajaran Islam, ngaji balik. Bukan cerita masuk pondok tak? Ni, di surau, di masjid, belajar balik. Kita nak tahu balik tafsir Quran, tafsir hadis, syarah hadis dan sebagainya. Lihat bagaimana Allah maula orang beriman, penjaga orang beriman. Allah pembantu orang beriman. Apapun konspirasi mereka nak buat, sebagaimana gagalnya konspirasi membunuh Rasulullah sehingga Nabi selamat berhijrah, demikian gagalnya konspirasi mereka bagi membunuh Islam. Islam tetap akan hidup kerana Allah yang menjaganya dan tetap akan berkembang. Maka mulialah orang Islam dan mulialah umat Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.